Ya Allah Tuhan sekalian alam, Kau telah takdirkan suamiku hayatnya tidak panjang. Daku beriman kepada qada dan qadarmu. Sesungguhnya Kau maha adil dan berkuasa atas setiap sesuatu. Hamba-Mu ini lemah, mendamba limpah kurnia nikmat. Ujian yang Kau turunkan pasti tersirat hikmah. Dengan hikmah-Mu itu, kuteruskan hidup bersama amanah sebagai hamba. Berilah ketabahan untukku, meliku segaris kehidupan. Pasti kita merasa bahagia kerana diberi peluang hidup bersama insan yang dicintai. Persoalannya, mampukah kita hidup sekiranya kehilangan insan itu? Zaharah Arifin baru sahaja kematian suaminya, menerima ujian dengan penuh sabar. Biarpun dalam kesedihan, beliau membuktikan bahawa perjalanan hidup tidak pernah terhenti. Demi mengejar sebuah kejayaan, susah payah diketepikan. Lokasi Keruman Jada Wajada seterusnya ke Pagan Serai, Perak Darul Rizwan. Maklumat daripada Yayasan Basmi Kemiskinan yang konsisten mencari dan membantu golongan miskin membawa kru TV Al-Hijrah ke Kampung Matang Gerdu di daerah Bagan Serai. Zaharah Arifin, seorang ibu tunggal yang kini berusia 46 tahun, kini gagah menampung kehidupan 5 orang anak-anaknya. Adik sekolah tu dah. Macam mana? Kalau kakak nak cerita pun, kakak jadi ibu tunggal kan. Kalau nak ikutkan memang orang kata biasalah kan ibu tunggal ni. Orang kata nak cari nafkah anak, kira nak sarang anak lagi kan. Jadi kalau ada suami tu bolehlah kita bertahan sikit orang kata kan. Tanpa suami di sisi, tanggungjawab seorang ibu dijalankan seperti biasa. Arwah suami kekal di hati. Anak-anak mengalirkan ketabahan jiwa yang menginspirasi gejolak semangat. Mendirikan rumah tangga bersama suami tercinta Abdul Arif Baharudin selama 19 tahun. Bahtera perkahwinan kekal hingga hembusan nafas terakhir suaminya. 3 Jun 2010, Zaharah telah kehilangan suami tercinta akibat serangan jantung. Suami kalau ada senanglah kita berteduh kat suami. Tapi dah suami dah tak ada, dah meninggal. Kita berteduh kat siapa? Jadi kenalah cari rezeki sendiri. Suami pun orang kata masa hidup dia pun banyaklah membantu. Sukar pada mulanya, namun seluruh keluarga ini kian menerima suratan ini dengan redha. Anak pertama Nur Hidayah berumur 17 tahun, mirip ibunya. Dia tekad meninggalkan zaman persekolahan kerana masalah kesempitan wang yang menekan keluarganya. Alu yang nombor 1 yang 17 tu memang pelajaran dia tu orang kata cemerlang pelajaran dia. Lagipun dia sekolah pun pengawas sekolah. Tapi dekat tingkatan 2 je. Pasal banyak sangat menggunakan duit. Jadi kami tak ada duit yang banyak. Arwah ayah dia pun masa tu dah sakit. Kerja pun tak ada. Macam mana nak kita nak cari duit kan? Yang Ida, okey kalau boleh Ida naklah. Ida tak belajar tinggi pun tak apa. Ida nak cuma adik-adik Ida lepas belajar. Lepas belajar yang mana sampai tekat diorang mampu. Ida nak sangat diorang habis belajar, tak macam Ida lah. Ida tak habis belajar. Ida kalau boleh nak tengoklah keluarga senang, Ida susah tak apa. Ya Ida kerja pun tak apa. Itu je.
Di usia ini sudah menerima dugaan besar. Rizwan dan Firdaus merupakan anak ketiga dan keempat ini sudah penat menangisi kehilangan abadi ayah tercinta. Telah diajar oleh Zahrah tentang perjalanan jauh yang wajib diteruskan. Zahrah menguruskan sebuah kedai makan berdekatan dengan rumahnya. Sudah hampir 10 tahun dia, arwah suami dan anak-anaknya meneruskan kehidupan dengan keuntungan kedai ini. Kira macam suami membantu pun memang terlalu banyak, kan? Jadi kita seorang isteri bukan nak cari rezeki, suami yang cari. Jadi sekarang kita yang kena cari rezeki sendiri. Kalau dulu bolehlah suami ada, kan? Dia pun meninggal pun tak meninggal ke apa pun. Kalau meninggal ada harta tu tak apalah. Tak ada apa pun tak ada. Sungguh pun begitu, tanah yang diguna untuk mendirikan rumah dan kedai makan ini bukan milik dia mahupun arwah suaminya. Tuan tanah suruh roboh. Jadi kak kena roboh, semua kena roboh balik, kan. Saya tuan tanah suruh keluar juga dalam tahun ni juga, bulan 12, kan. Cuma berjaga je. Kerja-kerja lain tak ada. Kalau ada pun anak-anak tak kerja pun lagi. Tiada harta yang ditinggalkan arwah suami untuk menampung kesusahan ini. Zahrah kini berhadapan dengan kehilangan rumah dan sumber rezeki anak-anak tercinta. Kabur jawapan untuk keluarga ini meneruskan kehidupan. Dia terkenang ujian yang berselang dugaan ini. Sungguh dia tidak dapat menduga apalagi dugaan yang bakal menjelma. Wajah ibu ini nampak tenang, menyembunyi perasaan yang menggoncang, menyaksikan gelap hari. Adakah selamanya akan gelap? Walau apa jua impian anda, kami boleh menjadikannya kenyataan. Siapa sangka sebuah bank boleh meringankan beban komitmen kewangan? Bank Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah untuk menentukan kebenarannya, supaya kamu tidak menimpakan sesuatu kaum dengan perkara yang tidak diingini dengan sebab kejahilan kamu mengenainya, sehingga menjadikan kamu menyesal apa yang kamu telah lakukan. Surah Al-Hujurat ayat 6. Tapi memang kakak dah tinggal wasiat lah kat mereka semua, kan. Kakak dah pesan lah kat mereka, kan. Kata Kak Alung, Kak Angah, jika kakak ditakdirkan lah, kan, kakak meninggal lah, kakak mati, kan. Saya, ini semua orang kata kadang-kadang untuk Allah, kan, kepada Allah, kan. Kalau kakak mati, memang Alung dah cakap, dah janji dah, dia akan jaga adik-adik dia. Angah pun dah janji. Dia kata dia akan jaga adik-adik dia, walau macam mana pun dia tak akan bagi kat siapa-siapa adik dia.
Cuma mereka akan jaga adik-adik mereka. Mereka tak akan bagi kat siapa-siapa pun adik mereka. Setiap individu punya cita-cita seiring dengan harapan untuk melangkah setapak ke hadapan. Walau bagaimanapun, cita-cita terkadang dihalang oleh pelbagai ujian. Bagi golongan kurang berkemampuan, mereka memerlukan sokongan untuk mencapai cita-cita mereka. Yayasan Basmi Kemiskinan dan Bank Islam muncul sebagai organisasi yang prihatin dengan masyarakat Islam. Kedai makan sumber pendapatan Zahrah akan dirobohkan. Keluarganya pula diarah mengosongkan rumah sehingga bulan Disember tahun ini. Sementara di rumah, Zahrah menghabiskan waktu-waktu terluang sebelum berpindah dari rumah ini dengan hati terpaksa. Kehidupan masih diteruskan seperti biasa. Pembelajaran anak-anak Zahrah terjejas disebabkan kekangan wak. Gemera, tabera. Ni? Tanya juga anak. Mereka pendapat mereka macam mana, nak sekolah ke tak nak kan. Mereka kata dah ibu ayah pun tak ada duit, tak apalah, mereka berhenti tak apa buat sementara waktu. Mereka kata, tapi ingat sementara waktu je. Tapi terus berpanjangan kan. Ingat kan separuh aja kan. Ingat tak apalah, stop setahun kan. Lepas tu nak sambung balik lah kan. Tapi tiba-tiba seterusnya. Tak, pasal ayah dia sakit teruk. Lepas tu arwah ayah dia dah meninggal. Jadi kau tak ada duit. Nak cari mana duit tu semua kan. Luahan Zahrah mendapat perhatian Yayasan Basmi Kemiskinan. YBK tidak mengambil ringan terhadap masalah yang dihadapi. YBK berkunjung ke rumah Zahrah. Okey Kak, saya serahkan borang ini Kak Isi mengantar ke sebab nantilah. Tawaran ke sekolah asrama kasih diberikan kepada salah seorang anak lelaki Zahrah. Dengan adanya bantuan seperti ini dapat membantu Zahrah dari segi mengurangkan kos perbelanjaan persekolahan anaknya. Untuk kes Puan Zahrah ini, pertamanya kita menawarkan salah seorang anaknya diterima masuk ke dalam asrama kasih YBK. Dengan ini kita merasakan dapat mengurangkan beban dia sebagai seorang ibu tunggal. Keduanya, kita telah berusaha mendapatkan satu outlet perniagaan bagi membolehkan dia meneruskan usaha, meningkatkan pendapatan dan mengatasi masalah dia untuk menanggung keluarga. Melihat adik-beradik dan rakan sebayanya bersekolah, melahirkan rasa rindu Nur Hidayah untuk menyambung pelajaran. Okey, kalau Ida nak sambung belajar balik, Ida kena ulang balik. So ambil masa lama lah kalau Ida nak belajar balik pun. Lebih baik Ida ambil kursus terus, senang. 6 bulan, okey, kalau dapat Giamara. Terus 6 bulan je Ida belajar, okey, keluar Ida boleh tolong mak terus, senang. Tak sampai setahun pun belajar kan, senang je kan. Tapi nasib insyaAllah lah kan. Mereka ada kemahiran mereka sendirilah. Yang anak nombor 2 pandai buat wiring kan. Pandai dalam inilah bidang-bidang elektrik kan. Yang nombor 1 tu dia minat dalam jahit. Jadi masa depan mereka. Tapi dia minat menjahit, kak bagi dia menjahit lah, tak apalah kan. Tapi kakak yang susah juga kalau menjahit. Pasal masalah, kak kena pakai pekerja. Kalau pakai pekerja, biasalah. Kita kena bayar duit orang. Kalau kita tak bayar, macam mana? Orang pun bekerja untuk cari rezeki. Hari ini Bank Islam akan membantu merealisasikan impian Nur Hidayah. Bank Islam telah mendapatkan kerjasama Giatmara mendaftar Nur Hidayah untuk mengambil kursus jahitan. Kerana minat dan keinginan yang tinggi, Nur Hidayah nekat mengambil kursus ini. Borang diisi bersama harapan yang besar untuk mengubah nasib keluarga. Ida akan belajar sungguh-sungguh. Bila Ida keluar pada sini, Ida akan bantu family Ida. Yang Ida akan buktikan pada mak yang Ida boleh
boleh bagi kesenangan pada mak walaupun Ida tak belajar tinggi macam orang lain. Sesi pembelajaran bermula. Hidayah mengikuti setiap langkah kemahiran menjahit dengan penuh minat. Guru yang bertugas pula banyak membantu memperkenalkan ilmu baru. Saya tengok dia ni memang ada minat dalam bidang jahitan. So kita akan membantu dan kita yakin, Giat Mara yakin boleh membantu adik Hidayah ni sama ada dalam menjana pendapatan tambahan untuk keluarga dia ataupun membina karier dalam bidang jahitan itu sendiri. Memang ada potensi pada saya. Alhamdulillah, pada hari ini Bank Islam telah berjaya mendaftarkan adik Nur Hidayah ke pusat Giat Mara Bagan Serai untuk kursus jahitan tempoh selama 6 bulan. Dan harapan kami semoga Hidayah dapat mendalami ilmu jahitan ni dan seterusnya dapat membantu keluarga. Kita harap paling penting melalui program ni dengan kerjasama Bank Islam boleh membantu menjana pendapatan dan membela masa depan keluarga dia lah. Saya dimaklumkan adik Hidayah ni anak sulung dalam keluarga. So mungkin dengan ilmu kemahiran ni paling tidak dia boleh membantu untuk menjahit pakaian adik-beradik dia, seterusnya mungkin boleh menerima tempahan daripada orang lain dan mungkin selangkah lagi boleh membuka kedai jahitan, mungkin siapa sangka kan, insya-Allah. Dengan bantuan daripada Bank Islam dan kerjasama Giat Mara, akhirnya cita-cita Nur Hidayah tercapai. Dia sekarang menduduki kursus menjahit diiringi harapan untuk menjana pendapatan keluarganya satu hari nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu cerca benda-benda yang mereka sembah yang lain dari Allah, kerana mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan. Demikianlah kami memperelokkan pada pandangan tiap-tiap umat akan amal perbuatan mereka. Kemudian kepada Tuhan merekalah tempat kembali mereka. Lalu ia menerangkan kepada mereka apa yang mereka telah lakukan. Surah Al-An'am ayat 108. Isteri hidup tanpa suami di sisi. Anak-anak pula hidup tanpa lelaki yang bergelar ayah. Kematian ketua keluarga pasti merentap jiwa. Ketabahan adalah kunci memperoleh semangat. La tahzan, jangan bersedih. Cara yang terbaik untuk menerima ujian adalah dengan mencari hikmah di sebalik ujian itu. Mak ni orang dia sporting, boleh lah ngam dengan siapa-siapa je boleh masuk. Budak ke, baik tua ke, semua boleh ngam lah. Mak memang minat sangat-sangat masak. Mak ni jenis, orang kata masak apa pun, walaupun dia tak pernah belajar benda tu, dia belajar sekali benda tu, dia turun buat memang jadilah. Dek kerana minat dan tanggungjawablah yang mendorong dia menguruskan kedai ini. Walau bagaimanapun, kedai ini tidak akan bertahan lama. Ada suami, bolehlah berteduh kat suami. Yang ni dah tak ada suami, macam mana kan? Lepas tu, nak seharian pendapatan tu, biasalah. Kalau ada rezeki, adalah. Kalau tak ada, tak adalah. Lepas tu, rumah pula dah nak kena roboh. Tuan tanah suruh roboh. Kedai pun sama juga. Yayasan Basmi Kemiskinan merangka bantuan bagi mengatasi masalah ini. Apabila kita mendapati Puan Zarah ini tidak boleh lagi menjalankan perniagaan di tempat lamanya atas masalah dengan tuan tanah, kita telah berusaha dengan kerjasama Sukarno BK berjumpa dengan pihak yang bertanggungjawab di Majlis Daerah Krian untuk mendapat kerjasama majlis, dan akhirnya majlis bersetuju memperuntukkan sebagai kepada Puan Zarah. Dengan kerjasama Bank Islam dan Majlis Daerah Krian, sebuah lot kedai diberikan kepada Zaharah untuk dia memulakan perniagaan baru.
Sukarelawan YBK membawa Zahrah ke kedai papan tanda untuk menempah nama kedai bagi premis barunya. Hari ini, sukarelawan YBK dan pegawai Bank Islam bersama Puan Zahrah melawat tapak kedai untuk bergotong royong membersihkan kawasan sekitar sebagai persediaan memulakan perniagaan. Kerja gotong royong dimulakan. Saya fikir seperti biasa dengan bantuan, sokongan dan kesungguhan beliau untuk meneruskan kehidupan, saya fikir dia dapat mengatasi keluar daripada kemiskinan. Selepas kedai dibersihkan, Bank Islam telah membeli barang bantuan untuk diletakkan di kedai Zahrah. Satu persatu barang bantuan dibawa masuk. Papan tanda yang ditempah sudah siap. Papan tanda ini kemudian dinaikkan. Mula kakak terima kasihlah dekat Bank Islam. Lepas tu nak terima kasih dekat YBK. Lepas tu terima kasih dekat MDK kerana bagi peluang untuk kakak macam meneruskan perniagaan semua kan. Kita berharap seperti biasalah beliau akan dapat mengatasi masalahnya. Yang pentingnya dapat meningkatkan pendapatan. Dengan peningkatan pendapatan ini dia akan keluar dari kemiskinan. Kakak kalau boleh dah stabil semua perniagaan kakak semua, kalau boleh kakak nak berjaya lagi dan terus jaya, dan kakak nak, kalau boleh kakak nak meningkatkan lagi perniagaan kakak lah. Barang bantuan daripada Bank Islam menunjukkan kesungguhan Bank Islam untuk membantu Zahrah memulakan perniagaan. Sebagai menyatakan tanda terima kasih dan bersyukur atas rezeki yang dilimpahkan kepadanya, Zahrah mengambil keputusan untuk memberi sedekah makanan kepada orang ramai. Nasi beserta lauk masakan Zahrah akan dihantar ke sebuah masjid berdekatan. Pegawai Bank Islam dan sukarelawan Yayasan Basmi Kemiskinan menawarkan diri membantu membungkus lauk. Sokongan yang diberi oleh Yayasan Basmi Kemiskinan dan Bank Islam tidak mengira penat lelah. Sokongan yang diberi oleh Yayasan Basmi Kemiskinan dan Bank Islam tidak mengira penat lelah. Bantuan Bank Islam tidak hanya terhenti di situ. Sumbangan ini datangnya daripada dana zakat Bank Islam berjumlah 7,000, di mana 5,000 daripadanya kita gunakan untuk membeli peralatan memasak Puan Zahrah. Antaranya ialah peti sejuk beku, tempat menyediakan makanan dan periuk nasi. Dan 2,000 lagi kita akan gunakan untuk membuka akaun Al-Afah, di mana Puan Zahrah akan gunakan wang tersebut untuk membeli barang-barang perniagaan beliau harian lah. Saya percaya Puan Zahrah akan berjaya, dan harapan kami daripada Bank Islam semoga Puan Zahrah akan dapat menjalankan perniagaan ini dengan jayanya. Ditemani sukarelawan YBK, makanan tadi kemudiannya diberi ke masjid berdekatan. Dan air mata, rintangan bersama ujian, akhirnya dibalas bantuan dan pertolongan, permulaan satu kejayaan.
Satu persatu bantuan dihulur atas rasa tanggungjawab. Dorongan dan sokongan yang diberikan oleh Bank Islam dan Yayasan Basmi Kemiskinan mampu mengeluarkan keluarga Zahra dari kemelut kemiskinan. Teruskan bersama Manjada Wajada minggu hadapan, dari kemiskinan bertemu kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.